Assalamualaikum warahmatullahi. Punyalah koyak kerajaan baru kita ni tuan-tuan puan-puan sekalian. Sampai seorang penceramah agama bakal dikenakan tindakan tata tertib oleh JAKIM sebab didakwa konon-kononnya menyampaikan ceramah agama yang berbaur politik di dalam masjid. Ini adalah video klip yang diviralkan oleh penyokong kerajaan baru tersebut sebagai asas kepada tuduhan itu. Jangan ikut orang. Ada orang mulut dia belum apa-apa lagi. Oh, penyamun, penyangak. Siap buat lagu lah. Hoi, hoi, ya, hoi. Siap buat lagu. Lepas tu dia pula bercium. Lepas tu kita pula nak ikut perangai dia. Jangan tuan-tuan. Jangan ikut. Biar mahkamah tentukan. Bukan kerja kita. Kita jangan ikut perangai orang buruk akhlak. Perangai ni kadang-kadang mulut ni Allah dok keluar perkataan cakap ni fitnah orang begitu begini. Lepas tu dia pula akhirnya. Sampai buat lagu je kita kelakar tu. Ambil lagu filem dia buat. Nyanyi pula tu. Asal kompon je nyanyi. Hoi, hoi, ya, hoi. Lepas tu dia pula bercium dengan kawan tu. Tak betul tu. Jangan kita keluar perkataan penyamun, penyangak selagi dia belum ditentukan oleh mahkamah. Cuma kita kata orang yang sedang dibicarakan tolong letak tepi lah. Carilah berapa banyak lagi orang yang bersih. Berapa banyak orang. Itu je hak kita sebut. Tapi ihfaz lisanak. Dalam kita nak bagi nasihat, kita nak cakap kebenaran, jaga lidah. Nampak tak? Dari sini kita tahu dah kenapa penyokong kerajaan baru ini betul-betul terasa. Yelah, siapa yang makan cili, dia yang terasa pedas. Dahlah penyokong kerajaan baru ini betul-betul sensitif pasal perkataan penyamun. Pasal lagu penyamun tersebut. Sampai lagu penyamun itu nak di-ban dekat TikTok. Ustaz yang di dalam video klip ini, nama dia Ustaz Miftah Anwar. Dan dalam ceramah beliau, yang sebenarnya berdurasi lebih daripada sejam itu, beliau menekankan tentang keperluan untuk kita ihfaz lisanak. Iaitu untuk kita menjaga lisan kita, ihfaz lisan. Dan antara perkara yang patut kita buat untuk menjaga lisan kita inilah, kita tidak sewenang-wenangnya menuduh orang itu melakukan perlakuan jenayah. Seperti menuduh orang itu penyamun, menuduh orang itu pencuri, menuduh orang itu penyakau, tanpa sebarang bukti yang kokoh. Apatah lagi, mereka ini masih lagi di dalam perbicaraan atau belum disabitkan bersalah pun. Itu yang Ustaz cuba sampaikan. Tapi sebab orang tak puas hati, koyak lebih, ceramah yang sejam lebih itu dikerat videonya sampai tinggal seminit lebih. Semata-mata nak tunjuk konon-kononnya Ustaz ini berpolitik dalam masjid. Nampak tak? Dan beliau menggunakan contoh yang mudah orang nak faham. Tapi macam biasalah, walaupun benda ini betul, walaupun benda ini tepat, penyokong kerajaan baru tetap terasa, tetap koyak. Padahal Ustaz Miftah tak sebut nama pun. Tak sebut pihak itu, tak sebut parti ini. Tak ada. Zero. Nothing. Takkanlah kita nak menyampaikan satu benda yang betul. Jangan sewenang-wenangnya untuk memberikan gelaran yang buruk kepada orang lain. Itu pesanan yang betul. Takkan itu pun tak boleh. Takkan itu pun nak koyak. Takkan itu pun nak terasa. Janganlah sampai tahap ustaz-ustaz ini hendak menyampaikan perkara yang benar kepada masyarakat dihalang dan juga disekat begitu saja. Apatah lagi sekarang ini kita lihat ada beberapa agamawan yang disekat daripada memasuki kaca televisyen. Come on kerajaan baru. Inikah kebebasan bersuara yang anda canang-canangkan? Takkan kebebasan bersuara itu hanya tertakluk kepada Perdana Menteri sewenang-wenangnya menggunakan pentas rasmi kerajaan untuk menuduh pembangkang dapat dana judi, untuk menuduh pembangkang songlap duit 600 bilion dan sebagainya. Sedangkan bila para asatizah cuba untuk menyampaikan kebenaran dekat pentas Masjid Surau, dihalang disekat macam itu. Dan kepada JAKIM, saya nak menyeru, tolong jangan ambil tindakan kepada Ustaz Miftah ini. Beliau hanya menyampaikan kebenaran. Ya, mungkin contoh yang digunakan itu memang akan menyebabkan sesetengah orang itu terasa pedasnya. Tapi nak buat macam mana? Benda betul. Dia tak sebut nama parti pun. Boleh cek balik. Dan sekiranya anda mengambil tindakan terhadap Ustaz Miftah, percayalah akan ramai orang-orang Islam hilang kepercayaan kepada anda. Tolong, ambil ibrah ulama' terdahulu yang enggan bekerja untuk kerajaan, yang enggan mengeluarkan fatwa untuk kepentingan kerajaan sampai sanggup untuk dipenjara, sampai sanggup untuk dihukum semata-mata kerana mempertahankan kebenaran. Tolong jadi pelindung kepada mereka yang menyampaikan kalam Allah dan Rasulnya, bukan menjadi penjilat kepada mereka yang terdesak untuk mempertahankan kuasa. Kepada Ustaz Miftah, saya harapkan anda bertabah, anda bersabar. Pohonlah bantuan kepada Allah Ta'ala kerana dialah sebaik-baik tempat untuk kita memohon pertolongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.